PAS tidak adil kepada keseluruhan manusia. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengatakan ada iblis dalam pakatan. Antara alasan tuduhan itu, Kerajaan Pakatan Harapan hendak meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ISAT. Mulut memang tiada insurans, tetapi otak kita tidak perlu dipajak kepada pemimpin. Bidas Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun, Dr. Zulkarnain Zlukman. Beliau merujuk kepada kenyataan video Abdul Hadi yang menyatakan bahawa antara perkara yang paling mencabar berlaku semasa pemerintahan Pakatan Harapan ialah apabila mereka hendak meratifikasi ISAT dan menandatangani Statute Rome Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC. Mereka juga berani menunjukkan simpati kepada komunis. Perbuatan sebegini menunjukkan wujudnya iblis dalam Pakatan Harapan, kata Abdul Hadi. Zulkarnain adalah salah seorang daripada peguam yang mempertahankan Kerajaan Kelantan ketika Parti Gerakan memfailkan permohonan di mahkamah untuk membatalkan enakmen hudud Kelantan 21 Oktober 2015. Permohonan Parti Gerakan itu ditolak oleh mahkamah. Hari ini, PAS bersekongkol dengan gerakan di dalam Perikatan Nasional, sindir Hisham Fauzi yang juga salah seorang daripada peguam mewakili Kelantan ketika itu. Kedua-dua Dr. Zulkarnain dan Hisham Fauzi kini sudah meninggalkan parti tersebut dan menyertai amanah yang berada dalam gabungan Pakatan Harapan. Iblis ada di mana-mana. Sifat iblis menghasut manusia untuk menipu, mencuri, sakau duit rakyat, ponteng tugas rasmi, makan gaji buta tanpa buat kerja, menjadi skamer dan lain-lain, tegas Zulkarnain. Menyangkal dakwaan Abdul Hadi itu, beliau berhujah, iblis tidak buat ISAT. Ada sekurang-kurangnya 181 buah negara di dunia ini telah tanda tangan dan atau ratifikasi ISAT. Kurang daripada 20 buah negara sahaja yang tidak tanda tangan dan atau ratifikasi ISAT. Menurut beliau, banyak negara-negara Islam yang telah menandatangani atau meratifikasi ISAT. Antaranya termasuk jiran kita Indonesia yang meratifikasinya pada tahun 1999. Negara-negara Timur Tengah lain yang ada raja juga turut meratifikasinya, termasuk Jordan pada tahun 1974, Kuwait 1968, Oman 2003, manakala Qatar 1976 dan Arab Saudi pula pada tahun 1997. ISAT bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi kaum dan mempromosikan persefahaman antara anggota yang menandatangani ISAT. Menghapuskan perkauman adalah perkara yang disuruh oleh agama Islam. Isu ISAT tempoh hari itu hanyalah berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu dan mekanisme untuk mendapatkan pengadilan di ICJ, yang mana mungkin penghakiman ICJ akan mengatasi institusi kehakiman negara, jelas Zulkarnain. Beliau juga memuat naik beberapa pautan sumber yang boleh diakses di internet bagi mereka yang benar-benar mahu tahu apa itu ISAT dan Statute Rome. Soalannya di sini, adakah kesemua negara Islam itu di bawah pengaruh iblis? Apakah ulama-ulama di sana juga di bawah pengaruh iblis? Tidak bersetuju dengan ISAT itu tidak mengapa, namun menuduh iblis dalam pakatan bermakna ada iblis dalam negara Islam lain. Tempelaknya, Zulkarnain mengajak kita menghayati maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jom Channel bersetuju dengan pengerusi kanun bahawa menghasut manusia untuk menipu adalah sifat iblis laknatullah. Namun itulah yang dilakukan oleh pihak yang kononnya memperjuangkan Islam. Salah seorang daripada pengikut Abdul Hadi yang bernama Ahmad Fahmi Mokhtar dari Darul Naim Research Center menulis di Harakat Daily 20 Oktober 2022 dengan tobahan bahawa Pakatan Harapan mungkir manifesto tanpa meninggalkan satu fakta pun sebagai bukti. Apalagi yang diharapkan dengan parti yang telah menipu rakyat. Seseorang itu adalah tidak waras. Kita memilih pemimpin yang kita sudah tahu bahawa mereka itu adalah penipu. Demikian ujar Ahmad Fahmi. Dalam hubungan ini, Jom Channel tidak mempertikaikan kenyataan Ahmad Fahmi bahawa orang yang tidak waras pun tak sokong orang yang menipu. Ya, benar sekali. Tetapi siapakah yang menipu itu? Jom kita singkap apa penipuan PAS dalam manifesto mereka dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kita ambil satu daripadanya yang dianggap oleh mereka sebagai nyawa PAS. Ia tercatat dalam teras 6. Pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Manifesto untuk teras 6-2 menyebut meneruskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf mahkamah syariah.
sehingga hari ini. Menteri Interim Hal Ehwal Agama yang juga naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad masih krik-krik. Setakat ini kertas cadangan RUU itu berada di peringkat pejabat peguam negara. Namun ia tidak sempat dibentangkan selepas Parlimen dibubarkan. Katanya seperti dipetik utusan online 19 Oktober lalu. PAS menguasai Putrajaya menerusi tebuk atap sejak 1 Mac 2020 hingga Parlimen bubar 10 Oktober lalu, iaitu 31 bulan 1 minggu. Itu pun pemimpin PAS boleh berkata tidak sempat. Tetapi pada masa yang sama mereka kata Pakatan Harapan menipu, sedangkan gabungan itu mentadbir negara ini hanya selama 21 bulan 2 minggu untuk melaksanakan manifesto yang sepatutnya ditunaikan dalam masa 1 penggal. Kira-kira 50,000 hadir di Padang Merbuk pada 18 Februari 2017 dalam himpunan RUU 355 anjuran PAS untuk apa? Abdul Hadi salah nyata tentang ISAT dan menuduh dalam Pakatan Harapan ada iblis. Adilkah pertuduhan itu kepada Pakatan Harapan dan keseluruhan manusia? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.